Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in umur dunya waddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi yang mana kita dapat bersua sekali lagi pada bulan Syawal yang bahagia ini. Di sini ingin saya mengajak para hadirin hadirat sama-sama kita dengarkan tazkirah ringkas yang akan saya sampaikan, iaitu 30 wasiat Imam Syafi'i yang bertajuk Ta'alim wa Ta'allum, iaitu belajar dan mengajarkan ilmu. Apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i iaitu tuntutlah ilmu sebanyak mungkin kerana ia akan menjaga kamu dan membuatkan kamu cemerlang di dunia dan juga di akhirat. Dan di samping itu ia menjadi amalan para nabi, para rasul dan orang-orang yang soleh. Ta'lim wa ta'allum bermaksud belajar dan mengajar. Ta'lim bererti menuntut ilmu dan ta'allum pula bererti mengajarkan ilmu kepada orang lain. Jadi ilmu yang sebenar-benarnya adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kiralah ilmu akhirat ataupun ilmu dunia. Kalau ilmu akhirat seperti tauhid dan ilmu dunia seperti sains dan matematik. Ini kerana kedua-dua jenis ilmu itu mengajar kepada kita perihal kewujudan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terbatas. Pembahagian ilmu terbagi kepada mempunyai dua bahagian. Pertama, ilmu masail, iaitu ilmu hukum hakam dan perundangan seperti fiqh. Yang kedua, ilmu fadail, iaitu ilmu berkaitan dengan fadilat dan ganjaran. Ilmu masail pula perlu dipelajari daripada individu-individu yang ahli atau pakar dalam cabang ilmu itu. Jadi iaitu belajar bersama ustaz ataupun guru. Ilmu ini memberi manfaat bagi diri kita kalau kita dapat belajar dengan seseorang, iaitu dengan guru kita. Dan bila kita mendapatnya, kita boleh mengajar kepada orang lain. Ilmu fadail pula dapat dipelajari daripada aktiviti membaca buku dan menghadiri majlis-majlis ta'lim fadail amal. Jikalau diperhatikan, ilmu dunia seperti sejarah, matematik dan sains juga mempunyai kedua-dua komponen ini, iaitu masail dan fadail. Makna dan matlamat ta'lim. Ta'lim bermaksud menuntut ilmu. Ta'lim mempunyai matlamat seperti memasukkan cahaya Al-Quran dan hadis ke dalam hati supaya timbul kegairahan untuk kita beramal. Sesiapa yang tidak mendengar ayat Al-Quran ataupun hadis selama 3 hari berturut-turut, satu titik hitam akan muncul di dalam hatinya. Apabila titik hitam itu menebal dan akhirnya menutupi hati individu itu, maka sukar untuk dirinya menerima hidayah. Yang kedua, menghidupkan sunnah, iaitu amalan di Masjid Nabawi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu, Masjid Nabawi hidup selama 24 jam sehari dengan 4 jenis amalan, iaitu yang pertama dakwah, yang kedua ta'lim wa ta'allum, iaitu belajar dan mengajar, dan yang ketiga ibadah, termasuklah zikir, solat, membaca Al-Quran dan sebagainya.
Dan akhir sekali, khidmah. Yang ketiga pula, supaya kita mendengar berulang kali sehingga timbul dalam hati rasa yakin terhadap janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala yang dikhabarkan melalui Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah. Jadi di sini mengajar kepada kita supaya kita menuntut ilmu. Dan wajib di atas kita menuntut ilmu. Sebab menuntut ilmu ini banyak fadilat-fadilatnya. Di sini ingin saya membawa kisah-kisah teladan yang mana menuntut ilmu adalah satu kewajipan bagi setiap individu. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, sesungguhnya menuntut ilmu adalah ibadah. Bahkan menurut Imam Syafi'i, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah, iaitu menuntut ilmu lebih utama dibandingkan solat sunat. Jadi kisah-kisah nyata berikut ini sebagian besar disarikan dalam kitab Al-Musyawwaq ilal Qira'ah wa Talabil Ilm, karya Ali bin Muhammad Al-Imran. Jadi kebesaran dan kesungguhan menuntut ilmu, Ibnu Tahir Al-Maqdis berkata, aku 2 kali kencing darah dalam menuntut ilmu hadis, sekali di Baghdad dan sekali di Mekah. Aku berjalan bertelanjang kaki, bukan telanjang diri. Telanjang kaki bermakna tidak memakai apa-apa di panas terik matahari dan tidak berkenderaan dalam menuntut ilmu hadis sambil membawa kitab-kitab di punggungku. Ada lagi riwayat belajar setiap hari, iaitu Al-Imam An-Nawawi setiap hari membaca 12 jenis ilmu yang berbeza, seperti buku fiqh, hadis, tafsir dan sebagainya. Dan dari itu, hendaklah kita memperbanyakkan menuntut ilmu sekiranya kalau kita ingin mengajar kepada anak-anak kita dan keluarga kita. Sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberi manfaat bagi diri kita, keluarga kita dan juga masyarakat Islam amnya. Di sini saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri minal faizin wal maqbulin. Dan saya akhiri aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.